Baik Lintang langsung negeri-negeri dimulakan dengan perkembangan dari bumi di bawah payu. Lebih 50 ahli parti cinta Sabah bertindak keluar parti dan memberi sokongan kepada Perikatan Nasional. Banyak lagi perkembangan setempat akan dikongsikan Muhammad Dia Zahlan dari Kota Kinabalu. Silakan Dia. Baik Syahrul, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Industri pertanian di negeri ini akan diperkasa melalui pelan tindakan pembangunan dengan strategi yang lebih tersusun. Itu antara manifesto Barisan Nasional BN dalam pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16. Calon N58 Lamak Datuk Seri Bung Moktaradin berkata pelan tindakan tersebut telah tersedia dan akan dilaksana sekiranya BN bersama rakan parti lain diberi mandat membentuk kerajaan negeri baharu. Ini yang akan kita buat dan kita akan memperkasakan seluruh industri pertanian mengikut zon-zon yang tertentu. Contohnya kita ada berapa puluh daerah dan daerah ini dia akan produce apa. So kalau ada 15-11 daerah, masing-masing ada produk dia dan kita akan tentukan produk-produk itu mengikut kesesuaian tanah dan kita akan stationkan semua pegawai-pegawai pertanian di kawasan-kawasan tersebut. Beliau yang juga pengerusi BN Sabah ditemui media selepas program ceramah di Pusat Daerah Mengundi PDM Bukit Garam di Kinabatangan. Tambahnya antara perancangan lain yang akan dilaksanakan termasuk menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan kepada golongan belia khususnya di daerah Kinabatangan. Ya, kerjasama baik antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan amat penting bagi memastikan pembangunan negeri Sabah dapat dicapai. Berpegang kepada keadaan itu, seramai 55 ahli Parti Cinta Sabah PCS cawangan N23 bertagas keluar parti dan menyertai Parti Perikatan Nasional. Menurut calon N23 Petagas Datuk Seri Dr. Arsid Sedi, penyertaan ahli baharu itu menunjukkan bahawa rakyat percaya serta amat yakin dengan kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam membela kebajikan rakyat. Makin hari makin bertambah. Tiada yang boleh katakan diorang keluar dari Perikatan Nasional. Dan mereka amat yakin dengan kepimpinan yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin. Sebabnya Tan Sri Muhyiddin ini lebih kepada rakyat dan lebih fokus kepada pembangunan masyarakat. Beliau menghadiri majlis penyerahan borang keluar parti di Putatan. Beliau menambah pembangunan infrastruktur akan menjadi keutamaan jika beliau diberi mandat. Ini termasuk pembinaan stadium sukan, perumahan, pusat perniagaan selain mewujudkan peluang pekerjaan untuk generasi muda di Putatan. Program aktiviti ekonomi tambahan bukan hanya dapat membantu usahawan kecil dan sederhana IKS, malah mampu meningkatkan hasil produk dalam tempoh PKP. Pengerusi Risda Datuk Muhammad Salim Muhammad Sharif menegaskan antara manfaat diterima PKS di Sabah ialah hasil pasaran dapat dieksport ke luar negara terutama Brunei dan Singapura. Inisiatif Risda ini membantu usahawan PKS ialah meningkatkan hasil keluaran keropok lekor daripada 100 kilo kepada 500 kilo sehari. Melalui program aktiviti ekonomi tambahan. Jadi Zuhairi mendapat bimbingan terus daripada Risda di bawah program aktiviti ekonomi tambahan. Jadi dengan aktiviti ekonomi tambahan inilah kita membela. Di samping itu juga beliau juga dapat memberi peluang pekerjaan. Usahawan Tasik Emas Enterprise yang mendapat geran tersebut tidak mensia-siakan peluang dengan mempelbagaikan promosi jualan tatkala berdepan pandemik COVID-19. Dengan kapasiti mesin yang ada sekarang, kami boleh keluarkan paling tinggi 500 kilo. Kami dapat bantuan mesin ni daripada Risda. Dia sangat membantulah kami punya proses pengeluaran. Contoh sebelum ni kami punya mesin pengeluaran kami selalu rosak. Selain meningkatkan pendapatan usahawan, ianya membuka peluang pekerjaan kepada penduduk sekitar. Sepanjang saya kerja di sini ni, saya rasa kan saya punya pendapatan ada tambah sikit. Saya boleh bantu untuk mendapatkan pendapatan saya lah. Kita ada peluang pekerjaan, kita boleh bertolong ibu bapa.
Dengan geran bernilai RM10,000 kini mampu menghasilkan pendapatan kepada usahawan tempatan daripada RM18,000 kepada RM50,000 sebulan. Industri membuat keropok lekor ini hanyalah sebagai hobi ataupun suka-suka sahaja dan ianya dibuat di rumah. Namun setelah mendapat kesedaran dan bantuan daripada pelbagai pihak seperti Risda, akhirnya ianya menjadi perusahaan utama dan mewujudkan sumber pendapatan kepada keluarga dan juga negara. Bukan saja murah, malah alap banate. Sarifah Munazah Sarif untuk RTM. Ketika pandemik COVID-19 masih belum reda, usaha meningkatkan taraf ekonomi terus dipergiat dengan mematuhi SOP ditetapkan. Terbaru, Karnival Kejaya Anjuran Jabatan Tenaga Kerja Sabah JTKS di Ranau telah menyediakan hampir 700 peluang pekerjaan yang disertai 10 buah syarikat. Siri Jelajah Karnival Kerjaya 2020 JTKS di perkarangan Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Ranau memberi nafas baru kepada golongan belia untuk mencari kerja ketika waktu sukar ini. Karnival macam ni sangat sesuai untuk pelajar-pelajar dan juga pencari pekerja sebab kita tidak payah susah-susah lah macam cari pergi portal mana sebab di sini majikan dia semua ada sudah. Sekarang pekerjaan susah kan, saya harap dibanyakkan lagi lah sebab banyak peluang pekerjaan, banyak pilihan. Sementara itu, penyelia pasaraya di Ranau Kristum Petrus menyifatkan program seumpamanya banyak membantu golongan majikan mencari tenaga kerja dengan mudah tanpa perlu mengatur jadual pengambilan pekerja. Sebaliknya hanya menyertai karnival itu yang diadakan di seluruh negeri. Agak mudahlah kami mencari pekerja sebab di Ranau sendiri ini pun kami boleh resume dorang kan kami boleh hantar pergi di syarikat bukan di outlet lain. Jadi kami sudah memudahkan dorang untuk mencari pekerja untuk di daerah lain lah. Inisiatif JTKS ini selaras dengan penjana yang dilancarkan Kerajaan Persekutuan di bawah Kementerian Sumber Manusia untuk syarikat-syarikat sedia ada menawarkan peluang kerja. Kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan secara pentadbiran PKPD di kawasan penjara dan kautas penjara Tawau berkuat kuasa 11 sehingga 25 September ini. Ia berikutan terdapat penularan kes jangkitan COVID-19 dalam kalangan masyarakat dan golongan berisiko tinggi di Tawau. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi dalam kenyataannya menegaskan situasi itu perlu diberi perhatian serius dan semua perlu memainkan peranan melindungi golongan berkenaan daripada terus dijangkiti. Sehubungan itu, beliau mengingatkan masyarakat supaya terus mengamalkan penjarakan fizikal, mencuci tangan, memakai pelitup separuh muka ketika berada di tempat awam dan mengelak tempat sesak, sempit dan sembang dekat. Beliau percaya dengan amalan itu bukan sahaja dapat melindungi diri sendiri, malah ahli keluarga yang berisiko tinggi. Ya, sementara itu suasana di sekitar kawasan penjara Tawau terkawal dan dikawal rapi untuk memastikan arahan PKPD di kawasan berkenaan dipatuhi. Selain keadaan terkawal, aktiviti harian penduduk masih berjalan seperti biasa. Bagaimanapun, penduduk mengakui mereka perlu sentiasa berwaspada dan patuh prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Kita harus berhati-hati, kita mau keluar pun susah sudah kan sekarang nih. Sebab tengok macam dulu tuh kita kena PKP berkurung di rumah, lepas tu kita kena keluar pun berhati-hati, kena hand sanitizer. Ini sekarang mesti mau jaga diri lah masing-masing. Itu memang saya sangat risau lah pasal kita tanggung sama anak-anak kan. Ada anak-anak sekolah lah apa. Risau lagi pendidikan dorang tidak lancar lagi kan kalau PKP balik. Dalam pada itu, Pegawai Kesihatan Kawasan Tawau Dr. G. Navindran ketika dihubungi meminta mereka yang menghadiri majlis perkahwinan di Banyan Drive pada 30 dan 31 Ogos lalu menghubungi pejabat kesihatan dan menjalani saringan COVID-19. Ia susulan seorang individu yang menghadiri majlis tersebut disahkan positif COVID-19. Setakat tengah hari tadi, 20 individu yang menghadiri majlis itu telah menjalani saringan COVID-19.
Baik, sekian dahulu berita dari Sabah petang ini. PRU Dun Sabah #Bah Undi 2020 terus patuh SOP ditetapkan. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Kembali bersama Syahrul Islam di Angkasa Pura. Silakan Syahrul. Baik, terima kasih. Ya, Salan dari Kota Kinabalu. Baik, lintas langsung negeri